Kalau kita lihat tadi hashtagnya duduk di rumah, stay at home, stay safe. Dan segmen kali ini juga kita boleh duduk di rumah dan juga membuat ujian saringan. Apatah lagi ini melibatkan ujian saringan untuk COVID-19. Kalau sebelum ini bagi mereka yang mempunyai gejala ataupun simptom, mereka perlu datang ke hospital ataupun mana-mana klinik dan membuat saringan. Tetapi dengan adanya kerjasama yang dibangunkan antara dua pihak ini dan juga kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, anda tidak perlu datang ataupun hadir ke hospital, mana-mana klinik untuk buat ujian ataupun saringan. Mereka yang akan datang ke rumah anda dan melakukan ujian tersebut. Dan bersama kita pagi ini iaitu Dr. Junaidi Ismail, Doktor Perubatan, dan Dr. Raymond Varugis, Ketua Perkhidmatan Perubatan. Selamat pagi, selamat datang Dr. Selamat pagi. Alright. Okay. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang program ini, sedikit saja pengenalan. Jadi pihak kami Kualitas Medical Group telah diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan untuk melakukan saringan ujian di rumah, home sampling, dan kolaborasi ini telah dimulakan sejak 9 hari bulan Mac dulu. Jadi dah sebulan lebih lah. Dan di mana pasukan kami akan pergi ke rumah-rumah untuk individu untuk disaring di situ. Tumpuan ataupun lokasinya setakat ini di mana? Hanya kawasan bandar ke ataupun bagaimana? Buat masa ini servis diberi di kawasan Klang Valley, Lembah Kelang sampai Seremban, dan di Johor dan di Penang. Hanya bandar-bandar utama untuk setakat ini lah fokusnya. Maksudnya mereka ataupun sekiranya mereka ingin membuat saringan, mereka perlu menghubungi Kualitas Health dulu. Datang buat cara untuk menghubungi kami sebenarnya ada beberapa cara. Sama ada melalui panggilan telefon ataupun juga boleh ke website kami, di mana di situ akan ada instructions dan arahan untuk buat booking supaya pasukan-pasukan kami boleh keluar ke rumah-rumah individu tersebut lah. Bagaimana Kualitas sendiri boleh mengeluarkan idea ini untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk mengadakan ujian saringan COVID-19 ini? Sebenarnya idea ini tercetus apabila kami melihat COVID-19 ini sudah mula menular di Malaysia. Dan juga kami juga sedar bahawa Kementerian Kesihatan resources dia mungkin memerlukan pertolongan dari pihak private entity. Jadi kami apabila ada peluang ini timbul, apabila DG pun menyarankan kolaborasi itu sebegini rupa, jadi kami menyahut cabaran tersebut. Dan kami seperti yang saya kata tadi, sudah sebulan dah kami buat saringan ini. Dan kami telah berjaya menyaring lebih kurang 5,000 individu lah dalam sebulan ini. Baik, Dr. Raymond mungkin boleh kongsikan SOP ataupun pergerakan ujian saringan itu bermula dengan customer ataupun mereka yang membuat panggilan sampailah mendapat keputusan itu. Okey, jadi yang diterangkan oleh Dr. Junaidi tadi, kami sebagai pihak swasta ini mengambil langkah untuk memberi perkhidmatan ini kepada warga-warga Malaysia yang mungkin tidak mengikut kriteria yang diberi oleh MOH KKM. Ramai warga kita pergi KKM, diorang tidak memenuhi kriteria yang mesti ada fever, mesti ada simptom dan mesti ada positive contact. Jadi ramai orang yang pergi sana, saya ada demam, tapi saya tidak tahu kalau saya ada contact, dia tidak dapat dibuat kerana beban kerajaan memang hebat. Jadi kita sebagai perkhidmatan swasta, kami menawarkan kepada semua warga, kerana untuk flatten the curve ni bukan MCO saja. Mesti ramai orang kena ada saringan. Jadi SOP kita, kami telah melalui latihan oleh MOH dari bahagian kawalan penyakit pada 9 hari bulan Mac. 9 hari bulan Mac kami melalui latihan oleh bahagian kawalan penyakit macam mana untuk membuat ujian saringan ini. SOP dia ialah dia akan melalui telefon dulu, macam Dr. Junaidi kata, kita ada online Dr. On Call. Dia akan buat di mana ada soalan ditanya. Dia orang kena isi semua pesakit kena jawab soalan. Kami tidak akan buat kes yang berisiko tinggi. Maksud dia, kalau pesakit itu memenuhi tiga kriteria, kami syorkan pesakit itu pergilah ke hospital. Kerana itulah pesakit yang MOH nak jumpa. MOH tidak mau jumpa orang yang tidak ada kriteria-kriteria itu. Jadi kita akan jumpa pasien-pasien yang ragu-ragu sikit, tidak pasti. Jadi itu mula itu dulu. Lepas tu, bila sudah terima panggilan tu, kita akan adakan, kita sudah ada seramai 9 tim. Tim di mana ada 1 doktor dan 2 nurse terlatih.
yang sudah menjalani latihan bersama MOH dan kita akan mengikut lokasi dia. Mengikut lokasi setiap pagi dengan set PPE. Mesti semua orang dah kenal apa tu PPE sekarang. Personal Protective Equipment. Maksud dia dengan equipment mask, equipment gown, gloves. Kerana kita kena selalu menjaga diri juga. Risiko dia selama banyak. Jadi setiap pasukan ada dilengkapi dengan PPE penuh untuk pergi ke rumah. Kita akan panggil pesakit itu, kita akan datang membuat ujian saringan. Dia akan datang dan pesakit itu akan, kita punya staf akan tukar baju. Dia akan tukar baju di luar rumah dia. Okey. Pakai semua PPE itu, baru masuk ke rumah. Okey. Kadang-kadang dia ada juga yang takut. Tidak mau jiran-jiran tahu. Saya ada PPE, semua orang datang rumah saya ni, nanti saya takutlah. Jadi tak nak. Jadi diorang akan biarkan masuk rumah dulu, tapi semua memakai mask. Dari keluar kereta mesti pakai mask. Supaya tidak ada jangkitan, risiko jangkitan. Jadi masuk rumah, pakai gaun, buat ujian. Satu ialah nasopharyngeal, satu ialah oropharyngeal, swab. Okey. Swab saja, tidak ambil darah ya. Semua orang ingat ada ambil darah ni. Nak jarum ke? Tidak ambil darah, kita ambil swab saja. Letak dan kita ada proses bungkusan yang memang teliti yang diteruskan oleh lab Clinipad. Di mana kita akan dibungkuskan dan dihantar kepada lab dalam cold chain. Spesimen itu mesti diletak dalam cold chain. Maksud dia antara suhu 2 sampai 8 degree Celsius. Jadi tidak boleh ambil sembarang macam tu. Mesti dalam cold chain dan sejuk. Baru sampel tu disahkan. Dan ia akan mengambil masa selama berapa lama untuk mendapat? Antara 2 hingga 3 hari berbanding bergantung kepada volume yang kami ada pada hari itulah. Mungkin saya nak tambah satu lagi di mana setengah individu tu dia risau apabila pasukan kami datang ke rumah. Dia risau yang kemungkinan kami bawa jangkitan tersebut dengan pasukan tersebut. Jadi saya nak katakan di sini sebenarnya tim-tim kami sendiri pun akan disaring. Jika umpamanya keputusan seseorang individu itu positif, jadi pasukan yang mengambil swab tersebut akan disaring juga dan tidak akan dibenarkan keluar sehingga keputusan saringan itu menunjukkan negatif. Jadi itu satu cara kami cuba membendung lagi dari jangkitan tersebut berlaku di rumah-rumah. Okey, saya akan cakap tentang yang tadi ujiannya akan keputusannya akan dapat selama 3 hari. Kalau disahkan positif, apa langkah-langkah seterusnya akan diambil? Okey, Raymond, you want to answer that? Ya, sure. Jadi kalau di mana-mana ada kes positif lah. Kes positif ni kalau lab dah sahkan positif, dia akan memberitahu kita, as the head of medical services, dia akan kemukakan report pesakit nama dengan IC number. PNC mesti di private and confidential. So saya akan panggil pesakit itu dulu. Menerangkan kepada pesakit bahawa ujian saringan tu positif, memang confirm positif COVID-19 dan nasihat untuk isolate diri daripada keluarga ke daripada kawan penting sangat. You must isolate yourself and wear mask and jangan sentuh-sentuh tu dulu. Lepas tu e-notifikasi akan mengikut portal KKM lah. KKM ada portal e-notifikasi yang akan dibuat COVID-19 dengan semua butiran-butiran yang diperlukan. Lepas tu saya akan inform kepada CPRC dekat Putrajaya. CPRC dan daerah, mengikut daerah lah. Kalau dia daripada Kuala Langat ke daripada Lembah Pantai, pejabat daerah diinform juga. Lepas tu terpulang pada MOH lah. Sekarang MOH pun selepas dia inform, MOH akan menghubungi pasien itu dalam masa terdekat dan ambulans MOH akan pergi membawa pasien kepada hospital untuk diadmit. Semua ini sebenarnya mengikut protokol yang telah diberikan oleh KKM lah kepada kami. Jadi kami mengikut protokol yang tersebut. Baik, kalau mereka yang membuat panggilan untuk pihak kualitas datang ke rumah dan membuat ujian saringan, adakah hanya tertumpu kepada si pemanggil saja ataupun masa datang di lokasi boleh ahli keluarga lain pun boleh membuat saringan pada masa yang sama? Bagaimana? Ya, memang selalu juga terjadilah.
Mungkin yang buat bookingnya seorang saja. Okey. Tapi bila kami sampai di rumah, sebab yang ada dalam pasukan tu, setiap pasukan ada doktor. Jadi apabila mereka boleh dapat advice, consultation dan sebagainya, dan ada juga insiden di mana mereka akan kata, okeylah saya nak test lebih yang semua yang ada di rumah ni sekali. Jadi memang tim-tim kami yang pergi akan bersedia dengan kit yang lebih, supaya kami boleh lakukan on the spot lah jika mereka meminta untuk dilakukan sekali. Ada tak ada yang antara patient yang tak ada gejala langsung tapi disahkan positif, ada tak? Ada. Memang kita sedar bahawa ramai pesakit yang sebenarnya positif tetapi asymptomatic, bermakna tidak menunjuk sebarang simptom. Sebenarnya mereka ni yang lebih berpeluang untuk menjangkit orang ramai. Betul. Sebab dia sendiri tak tahu yang dia ada penyakit tersebut, dan orang ramai pun tak sedar yang dia ada. Jadi dia masuk supermarket ambil temperature normal, tapi sebenarnya mungkin dia dijangkiti COVID tersebut. Maknanya penting sekali untuk kita membuat ujian saringan, tidak kira sama ada mempunyai gejala ataupun tidak. Sebab kita sekarang ni orang kata COVID ni dah berada di mana saja, kita tak tahu. Dan apatah lagi kalau mungkin individu itu baru balik dari luar negara, itu juga patut disarankan untuk membuat saringan walaupun sihat, tak ada gejala. Dr. Raymond juga. Saya rasa pada awal-awal pertengahan bulan Mac bila kami mula kolaborasi bersama MOH melalui perkhidmatan ini di mana kita home sampling, pergi rumah, didapati ramai pelajar dari Malaysia, daripada UK lah, terutama UK dan US dan kawasan Eropah di mana gejala, di mana penyakit ini sama merebak dengan luas kan. Semua dipulang rumah, semua buat pulang rumah. Bila dia pulang ke Malaysia, ibu bapa kata buatlah ujian kerana ujian saringan tidak dibuat di negara itu. Jadi dalam bila kita buat ujian saringan, saya rasa kita dapat yang first tu, yang mula-mula yang student tu yang asymptomatic, muda, sehat, tapi bila periksa positif. Lepas tu disarankan, I think MOH pun realise tu, ini adalah satu kluster yang baru. Kluster yang baru daripada kira macam import lah. Bukan lokal lagi ni, kita import daripada luar negara. Jadi sekarang saya rasa MOH sudah buat tindakan yang bagus untuk mengkuarantin semua pendatang daripada luar negara, Malaysian, dan di semua hotel-hotel dan sedang buat saringan kat sana. Itu langkah yang memang bagus lah. Dr. Junaidi, apabila satu situasi pihak kualitas datang ke rumah untuk membuat ujian saringan tetapi individu tersebut sudah pun menunjukkan gejala, mungkin pada waktu itu dia demam, selesema, tetapi kita tak tahu lagi dia positif ke negatif. Bagaimana pula prosedurnya kalau macam tu? Kami akan masih akan lakukan saringan tersebut. Kerana seperti yang Dr. Raymond kata tadi, doktor-doktor kami semuanya dah fully suited up, dah memang memakai PPE yang penuh. Jadi kami akan lakukan saringan tersebut, dan jika didapati positif, dan mereka akan melalui proses yang Dr. Raymond sebut tadilah. Tapi memang kami dah memang bersedia jika umpamanya mereka menunjukkan simptom tersebut. Tapi kalau sementara kita nak tunggu keputusan, sebab keputusan dalam 2-3 hari sampai, individu tersebut akan macam mana? Kami akan menasihatkan mereka untuk buat self isolation. Bermaksud bila self isolation ni bermaksud kena kurung dalam bilik. Dalam bilik, dan kalau ikut protokol, dalam bilik yang ada umpamanya kemudahan bilik air lah, sebab kami tak nak mereka keluar daripada bilik tersebut. Sampai tahap yang umpamanya bila nak makan, ahli keluarga lain perlu letakkan di depan pintu dan beredar. Dan baru dia boleh buka pintu untuk ambil makanan tersebut atau barang, apa-apa barang lah. Self isolation, fully self isolated sehingga keputusan dikeluarkan lah. Dan jika didapati positif, kami selalunya menyarankan ahli keluarga yang lain yang belum melalui saringan tersebut, buatlah saringan tersebut juga. Mungkin sedikit pesanan Dr. Raymond kepada orang di luar sana tentang pentingnya ujian saringan COVID-19 ini. Bagi saya, selain vaksin tidak ditemui lah, sekarang ni vaksin dan ubat yang tertentu belum dijumpai lagi. Saya rasa untuk keselamatan ramai, kita kena buat ujian ini. Kita kena buat ujian saringan ini untuk memastikan kita selamat. Dan saya sarankan kepada semua pegawai perubatan, semua GPs, doktor, sesiapa, kalau berwibawa, if you are fit and healthy, please do the screening. Encourage screening for badan korporat. Boleh buat untuk you punya staff. Do for your staff before they go back to work. If you can keep, if you are able to,
buatlah untuk semua staf anda supaya kita semua selamat. Ya, itu langkah yang sebaiknya untuk dilakukan kepada semua pihak yang juga ingin memastikan bahawa rantaian COVID-19 ini terus kita hentikan ataupun putuskan di negara kita. Apapun terima kasih Dr. Junaidi, Dr. Raymond bersama kita dari Kualitias Medical Sdn Bhd yang juga memainkan peranan mereka membantu kerajaan ataupun pihak kementerian sendiri dalam meringankan beban untuk melakukan ujian saringan dengan datang di rumah. Tak perlu datang ke klinik ataupun ke mana-mana hospital terdekat. Baik.